Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. 10 buah kampung di daerah Pitas dinaiki air berikutan hujan berterusan sejak malam tadi. Kampung terlibat ialah Kampung Bilangau Besar, Rukom Ulu, Sinasak Batu, Sibaung, Kusilat, Pandan Mendamai, Salim Podon Darat, Pinggan-Pinggan, Indah dan Kampung Dandun. Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, Kolonel Mulyadi Alhamdiladin dalam satu kenyataan berkata, sebanyak 27 keluarga di Kampung Rukom Ulu telah dipindahkan dan ditempatkan di pusat pemindahan sementara Sekolah Kebangsaan Rukom. Mangsa terdiri daripada 25 lelaki, 27 wanita, 42 kanak-kanak lelaki dan 41 kanak-kanak perempuan. Sebuah lagi pusat sementara iaitu Dewan Terbuka Kampung Bilangau juga telah dibuka tengah hari tadi dan kini menempatkan 39 keluarga. Kampung-kampung terlibat dinaiki air berikutan bacaan paras air di dua sungai berhampiran iaitu Sungai Kebatasan dan Sungai Bengkoka mula melimpah serta berada pada paras bahaya ekoran hujan berterusan sejak 10 malam. Setakat pukul 3.40 petang tadi, keadaan cuaca dilaporkan mendung dan hujan, manakala bacaan paras air Sungai Kebatasan meningkat dari 6.15 meter tengah hari tadi kepada 6.35 meter, melebihi tahap paras bahaya 6 meter. Sementara Sungai Bengkoka menunjukkan bacaan 4.04 meter iaitu pada paras bahaya. 7 laluan utama di kawasan terbabit juga dilaporkan tidak dapat dilalui kenderaan ringan dan hanya boleh dilalui kenderaan berat serta pacuan 4 roda sahaja. Aktiviti pemantauan sedang dijalankan di kampung yang terjejas dan kampung yang berisiko dilanda banjir. Sementara itu, Pegawai Daerah Pitas Bubudan Oti Majalau ketika dihubungi RTM menasihatkan penduduk di kawasan yang dilanda banjir untuk bersedia berpindah ke pusat pemindahan berdekatan dengan membawa bersama dokumen-dokumen penting masing-masing. Beliau juga meminta ibu bapa untuk mengawasi anak-anak agar tidak bermain di kawasan yang berbahaya. Sementara itu, 7 buah sekolah rendah di Pitas terpaksa menangguhkan sesi persekolahan hari ini berikutan banjir. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Maimunah Suhaibul berkata, sekolah terbabit ialah Sekolah Kebangsaan SK Pandan Mendamai, SK Sosop, SK Pinggan-Pinggan, SK Mandurian, SK Pinapak, SK Nibang dan SK Rukom membabitkan 1,203 murid dan 131 guru. Pada itu, dalam satu temu ramah RTM bersama Kolonel Mulyadi di Kota Kinabalu, beliau memaklumkan hampir 10,000 petugas terdiri daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah bersama 10 agensi lain di bawah jawatan kuasa pengurusan bencana negeri ini diletakkan dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi kemungkinan banjir. Kolonel Mulyadi yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah memberitahu 1,000 petugas logistik manakala 2,300 pegawai APM Sabah turut ditempatkan di kawasan berisiko. Kita dan juga agensi-agensi lain di bawah jawatan kuasa pengurusan bencana negeri berada dalam kesiapsiagaan yang tinggi untuk berdepan dengan sebarang bentuk bencana maupun kecemasan. Dalam pada itu, APM Jabatan Kebajikan AM Sabah bagi membolehkan urusan kebajikan mangsa bencana dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Setakat ini tiada sebarang masalah mengenal pasti pusat pemindahan dan penempatan mangsa. Bilik gerakan APM turut dilengkapi teknologi sistem pemantauan awal cuaca dan paras air di beberapa kawasan berisiko. Dalam pada itu, Kolonel Mulyadi menasihatkan orang ramai agar tidak menularkan sebarang maklumat palsu berkenaan sebarang bencana bagi mengelak situasi cemas dalam kalangan masyarakat selain menjejaskan usaha menyelamat dalam situasi sebenar. Pengguna jalan raya di kilometer 26 Jalan Kota Belud Ranau Bypass dinasihatkan untuk berhati-hati ketika menggunakan laluan tersebut. Berikutan kerja-kerja pembersihan tanah runtuh dijalankan di kawasan berkenaan. Kejadian yang berlaku semalam merupakan kali ke-7 sejak 20 November lalu. Penolong Jurutera JKR Daerah Kota Belud, Lazarus Andrew yang dihubungi RTM berkata,
Tanah runtuh yang sering berlaku di kawasan berkenaan disebabkan keadaan geografi yang berbukit dan cuaca hujan selain impak dari gempa bumi yang berlaku pada Jun 2015. Menurut beliau, untuk memudahkan pengguna, pihaknya akan melakukan kerja-kerja pembersihan tidak lebih 6 jam setiap hari setiap kali berlaku tanah runtuh. Dalam pada itu, pengguna yang ditemui kru berita RTM ketika meninjau lokasi runtuhan tersebut berharap kerja pembersihan dapat dilaksanakan dengan segera demi keselamatan semua. Harapan saya supaya ni jalan cepat dibaikilah supaya kami boleh limpah selalu di sini. Sebab inilah kegunaan kami melalui Keningau. Jalan ke mana saya tidak berapa tahu tu tentang jalan di sana. Memang masalahnya selalu jalan ini gangguan daripada tanah runtuh selalu. Tetapi memang pada masa ini karena tengkujukan, jadi mestilah hati-hati yang mengguna jalan raya ini. Pengguna laluan berkenaan dinasihatkan untuk merancang perjalanan masing-masing dengan mendapatkan maklumat terkini mengenai keadaan jalan terutamanya ketika cuaca hujan. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM akan mewujudkan satu armada timur yang akan berpangkalan di Markas Wilayah Laut 2 Teluk Sepanggar menjelang Mac depan. Panglima Wilayah Laut 2 Laksamana Muda Datuk Khairul Anwar Yahya berkata, armada tersebut yang akan diterajui oleh seorang Panglima Armada Timur akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kawasan maritim Sabah dan Sarawak. Penstrukturan ini katanya bagi meningkatkan kawalan keselamatan di timur Malaysia, khususnya di Sabah dan Sarawak. Dengan pembesarannya atau penstrukturan semula armada TLDM itu sendiri, secara khususnya menunjukkan bahawa kita komited terhadap keselamatan keseluruhan di Sabah inilah khususnya. Beliau bercakap kepada pemberita RTM ketika melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Serigaya, Kota Kinabalu. Kunjungan tersebut bertujuan memaklumkan Ketua Menteri tentang pertukaran Laksamana Muda Datuk Khairul Anwar ke Markas Tentera Laut di Wisma Pertahanan Kuala Lumpur sebagai Asisten Ketua Staf Operasi dan Eksersis. Jawatan Panglima Wilayah Laut 2 yang disandang beliau sejak Mei 2015 akan diambil alih oleh Laksamana Muda Datuk Abdul Rahman Ayub yang merupakan Panglima Angkatan Kapal Selam di Sepanggar. Majlis serah terima tugas akan diadakan esok bertempat di pangkalan TLDM Sepanggar. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan.